Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan daripada mahkamah yang menggemparkan Muhyiddin Yassin dan tentunya parti di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, yaitu Parti Bersatu. Keputusan di mahkamah ini adalah keputusan muktamad yang paling mengecewakan Muhyiddin, Bersatu, dan tentunya orang yang kena tuduh yaitu OKT, yaitu Wan Saiful Wanjan. Apabila beliau gagal mengenepikan kes rasuah Rm 6,9 juta. Bayangkan, beliau kalah di mahkamah dalam permohonan untuk mengenepikan dua pertuduhan rasuah 6,9 juta. Bravo, bravo, bravo. Tahniah kepada Mahkamah Malaysia kerana tidak mudah terpedaya ataupun tidak memberikan keputusan yang sebaliknya. Bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, gagal dalam permohonannya untuk mengenepikan dua pertuduhan rasuah Rm 6,9 juta membabitkan program Jana Wibawa ataupun Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa, Jana Wibawa, di Mahkamah Session di sini pada Jumaat. Ini makna apa? Hakim-hakim yang mendengar permohonan tersebut dapat melihat bahawa pertuduhan ini mempunyai asas dan tidak boleh dibatalkan. Apa yang dilihat oleh hakim ialah kes ini kukuh dan mempunyai jalan cerita dan ada kes yang kukuh. Jadi tidak akan dibebaskan atau diketepikan. Kalau kes itu memang meragukan, kalau kes itu memang tak kukuh, kalau kes itu tiada jalan ceritanya, tiada cukup siasatan, tiada cukup bukti, pasti hakim akan menilainya dan akan membebaskan Wan Saiful Wanjan. Namun oleh kerana ada kes yang kukuh, ada bukti-bukti mungkin yang telah ditunjukkan dan menunjukkan ada ciri-ciri, ada perkara yang perlu dibicarakan, maka itu sebabnya Wan Saiful Wanjan gagal di dalam permohonan beliau untuk mengenepikan dua pertuduhan rasuah Rm 6,9 juta ini. Jadi yang di luar sana yang tak setuju dengan keputusan ini, anda mungkin sedang menghina mahkamah yang ada di Malaysia, menghina keputusan hakim, menghina keputusan mahkamah. Jadi terima sajalah bahawa mahkamah atau hakim dapat melihat bahawa kes ini adalah kes yang kukuh. Hakim Rozina Ayub memutuskan demikian selepas mendengar hujahan tambahan daripada Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili ahli Parlimen Tasik Gelegur itu dan responden oleh Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi dan Muhammad Afif Ali. Permohonan pihak pembelaan ditolak. Maka prosiding seterusnya dijalankan sebagaimana yang dijadulkan sebelum ini, kata hakim. Mahkamah menetapkan perbicaraan kes dibuat selama 8 hari bermula 25 hingga 27 Mac, 29 hingga 30 April tahun depan dan 20 hingga 22 Mei tahun depan, kata Rozina lagi. Beliau berkata pada 1 Disember depan, mahkamah tetapkan untuk pengurusan kes tersebut. Semasa prosiding, Rashidah Murni berkata seramai 27 saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan. Beliau turut mengesahkan bahawa semua dokumen telah diserahkan, namun senarai saksi akan dibekalkan dalam masa terdekat. Pada 29 Mei lalu, Wan Saiful memfailkan permohonan untuk membatalkan dua tuduhan itu dengan alasan pertuduhan dikemukakan ke atasnya adalah cacat. Semasa hujahan, Amir Hamzah berkata dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Ia hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, kata beliau. Pada peringkat ini, kami tidak memohon anak guam dibebaskan dari pertuduhan, tetapi mahkamah mempunyai kuasa untuk meneliti sama ada pertuduhan itu teratur mengikut peraturan dalam KTJ. Bagaimanapun, Rashidah berkata kedua-dua pertuduhan berkenaan tidak cacat. Sebaliknya jelas dan boleh difahami. Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan iaitu sekitar April 2022. Manakala pertuduhan kedua, masa dinyatakan Julai hingga September, katanya.
Beliau berkata pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan. Selain itu, Rashida Murni berkata permohonan tertuduh adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum memberikan keterangan. Mengikut pertuduhan, Wan Saiful Wan Jan didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road serti ke persembahan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara praklayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah RM6.9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya, iaitu WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu. Beliau didakwa melakukan kedua-dua perbuatan itu di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku, Bukit Tunku di sini pada 8 Julai 2022 hingga 30 September tahun 2022. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan sekali hari ini kepada Malaysia. Isu berkaitan dengan hutang Felda 8.3 bilion yang telah diselesaikan oleh pentadbiran Anwar Ibrahim yang turut dikatakan oleh Muhyiddin dia pun selesaikan. Akhirnya ini pendedahan terkini yang anda wajib share kepada semua orang dan pastinya ia akan menggentarkan lagi Muhyiddin Yassin. Hari ini daripada Harapan Daily menulis Setiausaha Sulit Kementerian ataupun bekas Ketua Setiausaha Sulit KSUSK kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Datuk Marzuki Muhammad mengakui bekas Perdana Menteri itu tidak sempat menyediakan geran tahunan kepada Felda selepas melupuskan hutang peneroka. Saudara-saudara sekalian, dengan ini SUSK mengaku kesilapan Muhyiddin lupa bagi duit kepada Felda. Ini satu pendedahan yang luar biasa dan anda pasti juga tertarik dengannya. Dengan kata lain, beliau berkata, bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini berkata, beliau mengakui bekas Perdana Menteri itu tidak sempat menyediakan geran tahunan kepada Felda. Dia orang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin tak sign geran untuk Felda sebanyak RM990 juta setahun. Itulah kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata beliau. Lupus hutang peneroka tapi tak bagi duit kepada Felda. Ini satu pendedahan yang menarik perhatian kita semua. Mereka ni lupa kot, kata beliau. Selepas lupus hutang tahun 2021, maka geran tahunan kepada Felda paling awal pun bermula tahun 2022. Muhyiddin terpaksa berhenti pada tahun 2021 sebab digoncang oleh puak-puak depa. Macam mana Muhyiddin nak sediakan geran tahunan kepada Felda untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 dan seterusnya? Kalau dia dah berhenti tahun 2021, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Saudara-saudara sekalian, jadi dengan ini masih beranikah Muhyiddin Yassin menghadap saman daripada Anwar Ibrahim sebanyak 200 juta tersebut? Walau bagaimanapun, terkini yang kita temui ialah Muhyiddin Yassin mungkin akan meneruskan tindakan saman terhadap Anwar Ibrahim dan bersedia. Beliau kata dia tidak akan takut untuk bersedia menghadapi tuduhan ataupun saman fitnah 200 juta daripada Anwar Ibrahim. Walaupun dengan pengakuan SUSK ini, ianya kelihatan seakan-akan menyebelahi Anwar Ibrahim. Dan menarik lagi, Muhyiddin pada waktu itu bukan Menteri Keuangan. Marzuki juga memberikan alasan Muhyiddin bukan Menteri Keuangan untuk menandatangani surat memberikan wang kepada Felda. Katanya, bukan Muhyiddin sepatutnya menyediakan keuangan untuk Felda, tetapi Menteri Keuangan. Satu lagi, yang nak sediakan geran tahunan kepada Felda ini ialah Kementerian Keuangan.
Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Kewangan ke? Soal beliau lagi. Yang ini saya kena ulas sikit mengenai akta fungsi menteri katanya. Di bawah akta ini katanya setiap menteri ada bidang kuasa masing-masing. Perdana Menteri tak ada kuasa untuk buat apa-apa perkara yang berada di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan. Apalagi nak sign dokumen yang sepatutnya Menteri Kewangan sign, katanya lagi. Ini bermaksud apa yang berlaku lebih mengejutkan kita. Rupa-rupanya memang betul Muhyiddin tak lagi sign. Dan itu bukan hak beliau untuk menyain. Jadi saudara, dengan pengakuan ini, pada pendapat anda, ada peluangkah Muhyiddin Yassin untuk menang saman terhadap Anwar Ibrahim sebanyak 200 juta tersebut? Pada pandangan saya, dengan sudut pengakuan ini, kita dapat melihat serba sedikit sedang berat sebelah kepada Anwar Ibrahim, sedang menyebelahi Anwar Ibrahim. Adakah perkara ini akan berakhir dengan perbincangan di luar mahkamah atau sebaliknya? Kita pun tak tahu. Yang pentingnya pengakuan Datuk Marzuki Muhammad ini, beliau mengatakan Muhyiddin tidak sempat menyediakan gerang tahunan dan dia kata itulah kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lupus hutang peneroka tapi tak bagi duit kepada Felda. Diorang kata Muhyiddin tak sign geran untuk Felda sebanyak 990 juta setahun. Itulah kesilapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata beliau lagi, mereka lupa kod selepas lupus hutang tahun 2021. Maka, geran tahunan kepada Felda paling awal pun bermula pada tahun 2022. Bukan salah Anwar Ibrahim, tapi mungkin salah mereka yang bersekongkol sehingga jatuh dan jatuh lagi kerajaan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sepatutnya tidak bertanding dalam PRN akan datang ini dan dia diarah supaya tidak bertanding lagi. Namun demikian, karena keputusan demi keputusan daripada PAS yang mengatakan beliau tetap akan dibuat menjadi calon, maka sebenarnya itu merugikan PAS. Sanusi berpotensi didapati bersalah, memberinya kemenangan suatu pembaziran. Walaupun telah didakwa di mahkamah di bawah akta hasutan, selain bakal disiasat pula oleh SPRM berhubung isu Nadir Bumi, PAS dilaporkan tetap akan meletakkan Sanusi Maknor sebagai calon pada PRN akan datang ini. Namun, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan ulasan kali ini, Anda harus share video ini kerana memberi undi kepada Sanusi, memberi kemenangan kepada Sanusi adalah satu pembaziran. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man ketika dipetik berkata, Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon dalam PRN Kedah. Bahkan, kata beliau, Menteri Besar sementara itu setakat ini kekal sebagai taruhan utama dalam usaha PN, mempertahankan Kedah daripada dirampas pihak lawan. InsyaAllah sehingga kini beliau masih calon utama PAS, akan kekalkan beliau, kata beliau. Mengikut fakta, kes mahkamah yang dihadapi Sanusi adalah amat serius kerana menyentuh hal paling sensitif dalam isu 3R, yaitu memperlekeh dan mempertikaikan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu. Yang diperlekeh dan dipertikai itu pula bukan setakat seorang raja, tetapi dua orang raja, yaitu Sultan Selangor dalam hal melantik Menteri Besar yang di Pertuan Agong pula berkaitan titah penubuhan Kerajaan Perpaduan. Tidak pernah ada mana-mana pemimpin Melayu hanya didorong oleh kepentingan politik sanggup bersikap celupar serta biadab kepada dua raja sebagaimana Sanusi lakukan ini. Berdasarkan serius dan sensitifnya isu yang disentuh Sanusi, selain berdasarkan fakta dan logik akal, agak sukar sebenarnya untuk Sanusi terlepas daripada dikenakan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kedua-dua pertuduhan dikenakan terhadapnya ialah mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang buah hukuman denda sehingga RM 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.
Dalam hal ini, jika PAS Semenanjung menghormati atau menjunjung penghormatan yang tinggi kepada raja, langkah terbaik ialah mereka tidak meletakkan Sanusi sebagai calon dalam mana-mana pilihan raya sehingga kesnya selesai. Membenarkan lagi Sanusi bertanding hanya mengundang risiko lebih tinggi. Kerana jika menang dan kemudian didapati bersalah dan didenda melebihi RM2,000 oleh mahkamah, kedudukannya sebagai adun tergugur secara automatik. Selepas tergugur kedudukan sebagai adun, beliau sekaligus perlu meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah. Pilihan selepas itu, satu pilihan raya kecil terpaksa diadakan semula. Tidakkah ini suatu pembaziran namanya? Untuk mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan wang berikutan pendirian PAS tetap juga mahu mengekalkan lagi Sanusi bertanding, kebijaksanaan kini terletak di tangan pengundi-pengundi Kedah. Amat terpuji jika Sanusi tidak lagi diberikan undi kemenangan. Sama ada dengan memberi peluang kepada parti lain, minta parti lain pula memerintah Kedah atau mengalahkannya sebagai adun, tetapi kekal memenangkan PAS, maka rakyat negeri itu akan beroleh menteri besar lain yang lebih berwibawa, tidak merapu dan tidak mencemar institusi raja seperti perlakuannya yang memalukan itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang pentingnya kali ini ialah adakah Sanusi akan diberikan kemenangan yang membazirkan? Sila tinggalkan ucapan anda, komen anda dalam ruangan komen, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini, Sanusi putar belit dua kenyataan berbeza. Saudara-saudara sekalian, Angkatan Muda Harapan menyifatkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, melakukan dua kesalahan nyata dan jelas berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ketuanya Daniel Al-Rashid Harun berkata, kesalahan pertama adalah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor, tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan yang timbul adalah kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah, sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahawa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini tuan-tuan? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Session Selayang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh terima. Katanya ketika berucap pada Himpunan Daulat Tuanku Pertahan Institusi Diraja yang dianjurkan Pemuda Barisan Nasional BN Selangor dan Pemuda Pakatan Harapan PH Selangor di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada Jumaat. Perhimpunan tersebut disertai beberapa buah pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam dan dihadiri lebih 100 penyokong. Hadir sama Ketua Pemuda UMNO Shah Alam Muhammad Hafiz Rahman. Mengulas lanjut, Daniel berkata, anak-anak Selangor mahukan Sanusi dihukum seadilnya dengan tindakan politik murahan dibuatnya. Tegasnya, rakyat Selangor menolak sekeras-kerasnya parti atau pemimpin politik sumbang yang gemar membuat tohmahan dan pertuduhan melulu. Malah menurutnya, cacian yang dilemparkan ke atas Sultan Selangor adalah satu perbuatan melampau. Sementara itu, Daniel berkata, satu memorandum akan dihantar ke Istana Shah Alam Shah pada Isnin ini bagi menyatakan sokongan penuh kepada Sultan Selangor. Katanya,
Memorandum itu akan ditandatangani oleh pemimpin parti politik dan NGO yang menjunjung kasih kepada institusi Kesultanan Selangor. Kami akan memastikan tekanan demi tekanan diberikan kepada Sanusi dan Perikatan Nasional PN. Ia diharap dapat memberi pengajaran kepada semua agar sama sekali tidak menyentuh isu 3R, yaitu agama, raja dan kaum apabila berpolitik, ujarnya. Sementara itu, Muhammad Hafiz berkata, Sanusi seharusnya menunjukkan contoh tauladan baik berdasarkan reputasinya sebagai pemimpin tertinggi. Tegasnya, Menteri Besar Kedah itu harus faham apa yang boleh disentuh ketika berucap atau berkempen. Sanusi perlu tunjuk contoh yang baik kepada kumpulan pengundi muda atau undi 18 yang baru hendak berjinak dengan dunia politik. Tunjukkan politik bersih kepada kumpulan pengundi baharu dan bukannya secara mencaci atau memaki hamun. Oleh sebab itu, kita mahukan Sanusi dikenakan tindakan tegas dengan apa yang telah dia lakukan, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan kita apabila kenyataan ini nampaknya terlepas pandang oleh ramai orang, yaitu dua kesalahan nyata dilakukan oleh Sanusi berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Menurut Ketua Angkatan Muda Harapan, Daniel Al-Rashid Harun, kesalahan pertama ialah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenare itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan itu timbul adalah kerana kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah. Sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahawa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Sessions Layang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh diterima, kata beliau dalam perhimpunan Himpunan Daulat Tuanku hari ini. Sebelum kita berpisah untuk isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Adakah Anda juga telah terbuka minda, terbuka hati dan terfikir tentang perkara ini? Sanusi putar belit buat dua kenyataan berbeza. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini.